untuk waktu ini kita nak kongsikan satu perkara yang sangat-sangat penting. Sedang kita berada di tengah-tengah pandemik COVID-19, banyak sebenarnya perkara yang tak perlu ada sebenarnya tetap berlaku, dan kita cakap tentang berita yang tidak benar. Pertama sekali berkaitan dengan COVID-19 dan juga proklamasi darurat. Okey, dan lebih pentingnya adalah apabila kita bercakap tentang menghalang penyebaran berita-berita palsu ataupun berita tidak benar, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 telah diwartakan untuk memberi peruntukan supaya mereka ataupun pelaku yang melakukan dan juga menyebarkan berita-berita palsu ini akan dapat dihadapkan ke muka pengadilan dan juga untuk membantras masalah ini daripada terus berlanjutan. Ya, jadi kita bersama-sama dengan tetamu pada waktu ini untuk berkongsi lebih lanjut tentang berita tidak benar COVID-19 juga proklamasi darurat ini, bersama-sama dengan Cik Zulkarnain Mohamed Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam Hani, Ismail dan semua penonton. Selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Baik. Terima kasih Tuan. Untuk kita mulakan, mungkin pemahaman dan juga latar belakang kepada proklamasi darurat dan juga Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu memberikan suatu keperluan kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun Jemaah Kabinet untuk melaksanakan apa-apa undang-undang dalam tempoh darurat ini yang dirasakan perlu dan juga boleh diubah undang-undang itu mengikut keperluan semasa. Jadi dalam hal ini, dalam aspek penyebaran berita palsu, apakah kerangka Ordinan Darurat itu disesuaikan kepada situasi ini, Tuan? Kalau kita lihat tujuan diadakan Ordinan Darurat ini, negara kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan usaha-usaha giat telah dijalankan oleh semua pihak, terutamanya kerajaan, untuk melandaikan kelok penyebaran COVID-19. Itu satu pandemik COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama, negara juga berhadapan dengan satu lagi pandemik, iaitu apa yang kita panggil infodemik. Iaitu kecelaruan maklumat. Kecelaruan maklumat ini berkaitan dengan berita-berita yang tidak benar, berkaitan sama ada proklamasi darurat ataupun COVID-19, vaksin dan sebagainya. Jadi kecelaruan ini boleh mengganggu gugat. Aspek yang pertama adalah keselamatan. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi, dan aspek yang ketiga adalah aspek keselamatan awam, ketenteraman awam. Jadi kalau kita lihat semua ini, apa yang telah dilakukan selama ini oleh kerajaan adalah untuk di peringkat kementerian kita ada pasukan respon pantas untuk menangani berita-berita palsu ini. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang bentuk juga penerangan, penafian yang dibuat, kita dapati tidak memberi impak yang besar kepada usaha untuk menangani berita palsu ini. Jadi satu pendekatan yang lebih berkesan diperlukan dalam aspek menguatkuasakan perundangan. Jadi Ordinan Kuasa-Kuasa Darurat nombor 2 ini adalah untuk mempertingkatkan keberkesanan dari aspek penguatkuasaan dalam mengekang penularan berita palsu dalam 2 aspek sahaja, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan COVID-19 dan yang kedua adalah berkaitan dengan peristiharan darurat. Jadi ia sangat fokus untuk mempertingkatkan kecekapan kita, kepantasan kita mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu, berita tidak benar ini. Okey, dan untuk makluman semalam telah pun dinyatakan bahawasanya sebanyak 287 kertas siasatan dibuka oleh PDRM serta SKMM berhubung kes berita palsu COVID-19 hingga kini, dan daripada itu jumlah berkenaan 113 daripada masih dalam siasatan, 51 kes didakwa di mahkamah, yang mana 31 kes didapati bersalah, 20 dalam proses perbicaraan dan 12 diberikan notis amaran, manakala 111 tiada tindakan, dan ada 16 kes berita tidak benar berkaitan dengan proklamasi darurat yang disiasat oleh polis dan juga SKMM. Apapun, terpasti kerajaan tidak akan tolak ansur mana-mana pihak yang menyebarkan berita palsu ini sampai boleh menyebabkan ketakutan, panik ataupun kegusaran kepada orang awam, seterusnya menimbulkan juga kekecohan serta kemudaratan serta kestabilan negara. Baik, dan kita melihat juga kepada impaknya, di mana sebenarnya hak pihak yang terkesan dalam hal ini? Okey.
kita banyak perkara-perkara yang setelah proklamasi setelah ordinan ini diperkenalkan, kita harus melihat memang di luar sana banyak perbincangan tentang ordinan ini yang dikatakan menyekat kebebasan bersuara dan sebagainya. Tapi kita harus melihat ordinan ini sebagai sesuatu yang dilihat secara menyeluruh, bukan dari sudut satu dimensi saja, ada pelbagai dimensi. Dan menarik Hani menyatakan bahawa hak mereka yang terkesan. Okey, apa yang ingin kita jelaskan bahawa dalam ordinan ini dia bukan saja melibatkan kerajaan, tetapi juga individu-individu dan perniagaan yang terkesan. Kalau kita lihat secara keseluruhan ordinan ini dan dengan minda yang terbuka, kita dapati bahawa ordinan ini melindungi. Sebenarnya ia adalah satu bentuk perlindungan. Bagaimana, apa konteksnya? Konteksnya begini. Kita sedia maklum bahawa individu juga terkesan. Sebagai contoh, berita palsu melibatkan individu yang dia bukan positif COVID-19, tetapi ada berita palsu, berita tidak benar menyatakan dia adalah pesakit COVID-19. Jadi natijahnya adalah individu tersebut akan dipulau. Jadi memberi impak kepada individu. Jadi ordinan ini memberi peluang kepada individu yang terkesan itu untuk menafikan perkara tersebut dengan membuat laporan polis dan mendapatkan perintah mahkamah untuk menghapuskan kandungan tidak benar tersebut. Jadi itu tak banyak dibincangkan. Sebenarnya itu satu aspek. Dari aspek organisasi perniagaan, kita juga dapat mendapati bahawa berita tidak benar berkaitan penutupan sesuatu perniagaan kerana penularan COVID-19 di situ. Mungkin perniagaan itu tidak ditutup pun. Tetapi terdapat berita palsu yang mengatakan bahawa organisasi tersebut ditutup. Jadi itu satu aspek lagi di mana organisasi perniagaan dilindungi dengan mendapatkan perintah mahkamah untuk menghapuskan kandungan tersebut. Selain daripada itu, kita juga harus lihat bahawa ordinan ini juga akan digunakan bagi menangani scammers. Okey, scammers tapi berkaitan dengan COVID-19. Kita sedia maklum bahawa terdapat individu atau mereka yang scammers ni menggunakan institusi kerajaan secara palsu. Sebagai contoh, arahan daripada Kementerian Kesihatan untuk mendaftar COVID-19. Tapi dia buat laman sesawang palsu. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan maklumat-maklumat peribadi masyarakat ataupun rakyat. Jadi ini juga akan ditangani dengan ordinan ini. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan bahawa undang-undang ordinan darurat ini diadakan adalah untuk melindungi, bukan untuk menganiaya ataupun menafikan hak kita untuk bersuara. Dan kalau kita lihat dari aspek yang lain, pembudayaan norma baru, apa yang kita lihat adalah kita jaga kita. Jadi ordinan ini harus dilihat dari segi perspektif menjaga kelangsungan hidup, menjaga keselamatan dan juga ketenteraman awam. Itulah fokus ataupun apa yang kita harus, rakyat harus faham tentang mengapa kita adakan ordinan ini. Jadi apa yang penting adalah norma baru yang kita perlu kuat-kuasakan. Sebagai contoh, pemakaian mask. Itu semua SOP, tetapi kalau tak patuh, ada denda compound RM10,000. Jadi perlu ada kuat kuasa undang-undang supaya norma baru ini dilaksanakan, memberi penekanan kepentingan kita mematuhi SOP dan kepentingan kita juga
mengambil peranan supaya kita tidak menyebarkan berita tidak benar. Jadi ini harus difahami secara keseluruhan. Okey, dalam tidak menafikan hak masyarakat untuk bersuara, sudah pasti ada perbezaan antara menyampaikan berita-berita palsu, menyebarkan berita palsu dan juga memberikan pandangan. Jadi kita ada satu garisan halus antara memberikan pandangan, melakukan perkara-perkara bersifat hasutan ataupun menyebarkan berita palsu. Jadi bagaimana perkara ini boleh dibanding bezakan di laman sosial ataupun di laman maya sendiri? Okey. Apabila kita memberi pandangan, tidak sesuatu yang kita harus pastikan adalah pandangan kita itu harus berdasarkan fakta. Ya. Ya. Jadi mungkin pandangan memang ada terdapat garis halus antara pandangan dan juga berita palsu. Tetapi apa yang penting adalah kita petik sebagai contoh untuk mengukuhkan pandangan kita memetik sesuatu sumber yang bersifat anecdotal. Anecdotal, kita cakap di sini penerima vaksin ada kematian kerana vaksin. Tetapi kita hanya memetik sebahagian. Mungkin berita itu, kematian itu bukan disebabkan oleh pengambilan vaksin, tetapi ada gejala-gejala lain ataupun perincian lain yang kita tidak ambil ataupun kita tidak teliti dengan lebih lanjut. Jadi ini yang kita katakan, walaupun tidak salah untuk memberi pandangan, kritikan, tetapi apabila kita harus berhati-hati supaya sumber yang kita quote itu haruslah sumber yang betul. Kerana harus diperingatkan bahawa kita memberi pandangan di bawah ordinan ini, dia sebahagian pun ataupun part of the content itu adalah tidak benar, ia juga satu kesalahan. Jadi itu yang kita katakan, memberi pandangan memang tidak ada bukan satu kesalahan, tetapi pandangan yang bagaimana, apa asas kita untuk memberi pandangan tersebut. Jadi kalau kita beri pandangan tanpa evidence ataupun mengukuhkan argument kita itu ataupun pandangan kita itu, mungkin di situ ada credibility tidak ada. Tetapi harus berhati-hati apa yang kita petik itu ataupun argument kita itu ada asas ataupun tidak. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Baik, dan sejauh mana pandemik COVID-19 ini membuka dimensi terhadap cara kita membudayakan norma baru dalam sesuatu tindakan yang diambil? Okey, saya dari segi dimensi baru ni, kita lihat dalam istilahnya adalah norma baru juga. Okay. Jadi apabila kita bercakap tentang norma baru, itu adalah perkara-perkara yang perlu kita lakukan, ikut. Jadi dimensi yang dimaksudkan sekarang adalah sebenarnya bukan perkara baru, cuma tidak diamalkan. Apa yang saya katakan, apa yang kita tekankan adalah kita jaga kita. Betul? Kita jaga kita. Jadi norma baru dalam kita jaga kita ini, dalam konteks menangani penularan berita palsu, adalah kita menahan diri kita daripada menularkan berita-berita yang kita tidak dapat tentu sahkan kesahihannya. Okey. Satu aspek adalah kita jaga kita jangan aniaya orang. Maknanya, saya bagi contoh tadi, kita buat berita palsu tentang seorang yang tidak ada pun kena COVID-19 tetapi dikatakan terkena. Jadi bukan individu itu tersebut saja, ahli keseluruhan, ahli keluarga mereka juga terkesan. Begitu juga dengan perniagaan. Jadi itu kita jaga kita, normanya adalah jangan kita menganiaya orang. Itu satu bentuk penganiayaan kalau kita membuat berita palsu. Dan apa yang lebih penting adalah kita lihat bahawa usaha yang dijalankan adalah memerlukan banyak
banyak resources ataupun sumber. Sama ada kewangan, perancangan dan juga orang-orang frontliners. Jadi dalam usaha ini kita mempunyai peranan untuk memastikan bahawa dan perbelanjaan juga telah dikeluarkan untuk procure, mendapatkan vaksin ini. Tetapi jika usaha ini dengan kesediaan tempat menyediakan vaksin, banyak perbelanjaan di situ, banyak tenaga di situ. Tetapi jika masyarakat terpengaruh dengan berita tidak benar, usaha-usaha untuk kita mencapai sasaran rakyat untuk mendapat vaksin ini mungkin terencat, tidak mencapai sasarannya. Jadi itu impak yang lebih besar. Sebab itulah kita katakan dalam konteks norma baru, kita harus mainkan peranan kita supaya memastikan kita juga kebersamaan kita mematuhi nilai baru, iaitu kalau kita keluar pakai mask dalam aspek penerimaan berita ataupun penyebaran berita, kita juga harus ada melindungi diri kita daripada menyebarkan berita yang tidak ditentu sahkan. Okey, baik. Satu perkongsian yang baik juga, sudah pastinya kita sama-sama menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dalam menitipkan maklumat dan juga menyebarkan maklumat-maklumat yang sahih semata-mata. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, kerana berkongsi tentang Ordinan Darurat Kuarsa ke-10 bersama dengan kami. Dan kita akan beri